ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن والحمد لله الذي من علينا بسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي من علينا بالنعمة ظاهرة وباطنة قديمة وحديثة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ketahuilah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita kitab Allah Al-Quran, dan tidak ada sesiapa yang lebih memahami kitab Allah Subhanahu wa taala melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran itu dalam bahasa Arab, Quran Arabiyyah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Arabi, berketurunan Arab, dan di atas muka bumi ini yang paling fasih, yang paling memahami kitab Allah, bahasanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah memilih Quran dalam bahasa Arab, maka tidak ada bahasa selain daripada bahasa Arab itu yang dapat menyaingi akan kehebatan bahasa Arab itu sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia menyampaikan sesuatu ilmu kepada umatnya yang bermula daripada para sahabat juga dengan bahasa Arab yang fasih, yang jelas, yang mempunyai ketinggian pada makna dan juga balaghah sastranya, seperti mana kitab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, bukan mudah bagi semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memahaminya. Mustahil bahasa Melayu kita dapat memahami selok-beloknya ketinggian bahasa Arab itu sendiri. Bagaimana kita mempelajarinya melalui kaedah bahasa kita, seperti mana Quran yang diterjemahkan dalam bahasa kita. Akan tetapi kita masih lagi belum sampai kepada ketinggian, keaslian, kehebatan, keistimewaan bahasa Arab itu sendiri. Itulah bahasa Al-Quran. Bahkan seluruh bahasa ini di atas muka bumi ini tidak boleh menyaingi akan bahasa Arab, bahasa kitab Allah Subhanahu wa taala. Quran Arabiyyan, Quran yang dibaca dalam bahasa Arab. Walaupun begitu, kita hendaklah beriman dengan kemu'jizatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada kemu'jizatan baginda Rasulullah adalah dia mengetahui apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang berkaitan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu-ilmunya. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengajarkan Quran kepada para sahabat, akan tetapi ada juga ayat yang tidak dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa agaknya? Kerana Rasulullah mengetahui atas mukjizatnya bahawasanya pasti ada di antara umatnya yang akan menjelaskan, menerangkan tentang makna di sebalik daripada apa yang dibaca Rasul kepada mereka. Maksudnya Al-Quran. Seperti mana contoh di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat
yang mana ayat itu bukan mudah untuk difahami oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dia tidak menjelaskan mengapa agaknya, kerana ketinggian kalimah itu sendiri, lafaznya dan rahsianya. Akan tetapi dengan kemu'jizatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan mengetahui, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawasanya umatnya pasti mengetahuinya. Itu mukjizat. Umatnya mengetahuinya, dan siapa di antara mereka yang mengetahuinya? Lalu Rasulullah mengatakan, di kalangan umatku itu yang disebut sebagai al-ulama, para alim ulama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-ulama warasatul anbiya, para alim ulama itu mewarisinya akan ilmu-ilmunya kenabian. Para nabi yang terdahulu mereka memiliki ilmu, sehingga ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk juga ilmu yang Allah mengajar mereka tentang makna, maksud, tafsiran, takwilan daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahawasanya kedudukannya akan ulama di kalangan umatku seperti mana Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi-Nabi Bani Israel itu penuh di dadanya dengan ma'rifah, dengan ilmu. Lalu begitu juga di dalamnya dada-dada al-ulama di kalangan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan ilmu dan ma'rifah, hikmah. Soalannya, siapa yang memberinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah Rasulullah mengetahui bahawa Allah akan memberikan hikmah, ilmu kepada umat baginda Rasulullah? Iya. Itu adalah kemu'jizatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita beranggapan Nabi tidak pernah mengenalnya Imam Abu Hanifah, Nabi tidak mengenal Imam Syafi'i. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi menyatakan dalam sabdaan, sekiranya ilmunya ini berada di bintang Thuraya, pasti ada seorang Parsi yang akan mendapatkannya. Seorang Parsi yang akan mendapatkannya. Ini kiasan. Jangan kita beranggapan ilmu Islam ini nanti ada berada di bintang Thuraya itu. Bintang Suraya adalah bintang yang paling jauh daripada bumi ini, daripada banyak-banyak bintang yang ada. Dan bintang yang paling bersinar di dalam seluruh bintang-bintang yang ada, itu namanya bintang Suraya. Lalu ulama menakwilkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang Parsi yang hebat, ahlullah, ahlul ma'rifah. Itulah Imam Abu Hanifah, kerana dia berketurunan Parsi. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi akan menyatakan bumi ini akan dipenuhi dengan satu ilmu, dan yang akan mengambilnya adalah seorang Quraisy. Ulama menakwilkan itu adalah Imam Syafi'i. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut dengan namanya Abu Hanifah Asy-Syafi'i. Nabi tidak terus menyebut demikian kerana apa? Agar umatnya lebih mengetahui siapa dia, melalui kealimannya, keilmuannya, dan dia adalah al-ulama warasatul anbiya. Itu kaedah. Dan lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meyakini ada di antara umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahuinya zahir dan batinnya Quran, lalu mengajarnya akan ilmu tersebut kepada umatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meyakini bahawa kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab, lalu ada di antara al-ulama itu akan mengajarnya dengan kaedah menyebutnya seperti mana kita belajar tajwid, makhraj, sifat pada huruf, sehingga dia tidak sekadar mengajar kita kaedah bacaan, tetapi mereka juga mengajar kepada kita, inilah kaedahnya bacaan yang sebenar. Sekiranya kamu baca bukan kaedah ini, lebih-lebih dalam solat kamu, maka solat kamu tidak sah. Seperti mana surah Al-Fatihah
Kita memerlukan ulama, kita memerlukan guru untuk mengajar kita tentang membacanya dengan sebenar-benar bacaan agar solat kita sah. Disebabkan solat tidak sah kalau kita tak baca surah Al-Fatihah. La salatan lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Walaupun begitu, yang dimaksudkan surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, yang dimaksudkan la salatan lam yaqra', tidak membaca dengan bacaan yang sebenarnya, tidak membaca dengan bacaan yang sepatutnya, tidak membaca dengan kaedah tajwidnya, tidak membaca dengan makhraj dan juga sifat huruf yang sepatutnya. Itulah maksud yaqra' daripada Rasulullah. Lalu siapa yang menjelaskannya? Al-ulama. Seperti mana contoh terdapat dalam beberapa kitab fiqh. Ulama berfatwa, barang siapa yang membaca suratul Fatihah bukan pada kaedah yang sebenarnya, seperti mana menghilangkan syaddah, maka solatnya tidak sah, kerana Fatihahnya juga tidak sah. Dia belum baca mana suratul Fatihah lagi. Mengapa bila disebut bacaan itu mesti seperti mana yang diajar kepada kita? Kalau sekiranya hurufnya itu adanya syaddah, maka hendaklah kita membaca dengan syaddah. Lalu kita memerlukan guru menerangkan kepada kita dan memberi contoh bacaan kepada kita bagaimana kaedah syaddah itu. Kerana apabila kita membacanya tanpa syaddah 10 tahun dalam solat, mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun tanpa kaedahnya, maka solat kita tidak sah dan kita belum pernah menghadap Allah Subhanahu wa taala kerana masalah pada bacaan kita. Ini telah difatwakan oleh ulama-ulama. Seperti mana contoh? Saya membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sekiranya saya solat 50 tahun dengan bacaan contoh-contoh ini, salat saya 50 tahun tidak sah. Tidak sah. Disebabkan ulama mengajar kita di dalam Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada 3 syaddah pada kalimah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, 3 syaddah. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 50 tahun dia solat tidak sah, dia belum membaca surah Al-Fatihah. Kerana Rasulullah menyatakan bacalah Quran seperti mana Quran diturunkan. Lalu di mana kita mengetahuinya? Mahu mengetahui kaedah baca Quran daripada ulama Quran, daripada guru di Quran. Di situlah diperintah belajar dengan guru Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillah, situ ada syaddah. Rabb, situ ada syaddah. Lalu jangan dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin seperti mana kita solat walaupun sin, bacaan senyap. Tetap juga perlu dengan kaedah syaddah. Itu jangan digugurkan. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan membaca demikian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lil Rabb, itu ada syaddah. Ar-Rahmanir-Rahim, jangan dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin, jangan dibaca Maliki Yaumiddin. Mid-din, di situ ada syaddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyya, di situ adanya syaddah. Wa iyya, adanya syaddah. Lalu jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita memerlukan guru untuk menjelaskan kepada kita bagaimana nak menekan syaddah di situ. Adakah iya, adakah iya. Lalu dia akan menjelaskan kepada kita, kamu jangan terlalu lean, lembutkannya, jangan juga terlalu tekankannya bersedang, tapi mesti ada syaddah. Iya, jangan dibaca i, itu terlalu tekan kerana kaedahnya bukan begitu. Iyyaka na'budu, jangan dibaca begitu. Dia sederhana saja tapi tidak menggugur ke hukum syaddah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas,
di situ ada rukhsah. Lalu kita kena belajar guru, wahai guru, bagaimana kaedah menyebut rukhsah. Dia akan menjelaskan kepada kita selagi mana dia seorang ahlul Quran. Rukhsah tidak dibaca sad, tapi kaedahnya adalah sad. Angin itu dijelaskan keluar dulu, seperti mana huruf sin, shin, sad. Lalu dibacanya sirat, ihdinas sirat. Jangan terus membaca ihdinas sirat. Bahkan di situ ada syaddah. Lalu jangan dibaca ihdinas sirat, mesti dibaca ihdinas sirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Di situ ada syaddah. Walad. Dan lam di situ jangan ditebalkan sehingga kita baca wallah. Di situ tidak adanya lam yang ditebalkan seperti mana kalimat Allah. Dia wala, bukannya wallah. Bukan wallah, tapi walad. Di situ ada syaddah. Hukum pada hujungnya kalimah pun ada syaddah. Di situ ada syaddah. Lalu jangan dibaca walad-dhalin. Lalu ulama berfatwa, barang siapa membaca surah Al-Fatihah menggugurkan syaddah walaupun satu syaddah, tidak sah Fatihahnya. Tidak sah Fatihah, tidak sahnya salat. Kalau dia solat 40 tahun gitu, 40 tahun dia kena ganti balik. Lalu di sinilah kita melihat kita memerlukan ilmu, kita memerlukan pengajian ilmu, kita memerlukan guru untuk mengajar kita. Jadi jangan kita beranggapan kita telah mengetahuinya, telah cukup bagi kita ilmu tersebut. Kembali pada apa yang difirman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam muamalah kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jawapan kita tidak tahu, melainkan kita mengetahui melalui guru tadi, ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Lalu ulama akan menjelaskannya. Akan tetapi kalau ditanya daripada semua perintah, apakah perintah pertama? Kalau ditanya kepada kita, mungkin cucu bertanya, atuk, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengetahui ilmu. Tetapi daripada sekalian ilmu apa yang pertama untuk kita mengetahuinya? Atuk umur 60, umur 70, berpuluh tahun juga belajar ilmu, ke surau, ke masjid, ada pengajian khusus ke tidak khusus, rasmi tak rasmi. Akhir zaman ni dalam YouTube ada, secara media ada, dalam radio ada. Tetapi atuk pun duduk menggaruk kepala lagi. Dia sendiri pun tidak tahu ilmu apa yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan tadi untuk dia belajar dan mengetahuinya. Lalu di situ kita memerlukan guru. Kita tidak boleh jawab, maka jangan terus jawab dengan apa yang kita terlintas dalam akal kita. Itu menunjukkan kejahilan kita dalam menjawab soalan. Sedangkan soalannya betul, jawapan pun mesti betul. Kalau tidak tahu, tangguhkannya. Tanya kepada ulama-ulama, ustaz-ustaz yang tahu, dia menjawabnya. Lalu kita pun jawab kembali kepada cucu yang bertanya. Itu pada kaedah. Jangan beranggapan kalau kita tidak boleh menjawabnya maka malulah kita di hadapan cucu. Tidak. Dalam Islam dia tidak begitu. Dalam ilmu lain dia. Atuk, ini 12 campur 2 berapa atuk? Atuk pun tak tahu apa, atuk pun tak tahu. Malulah atuk. Memang malu. Tapi dalam agama dia tidak begitu. Seperti mana Rasulullah mengatakan, ilmu itu adalah la adri, jawablah, aku tidak tahu. Kalau memang kamu tak tahu. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala ambil ilmu daripada Adam. Mereka mengakui juga mereka tidak memiliki ilmu seperti mana ilmunya Allah yang mengajar Adam. Lalu mereka juga menyatakan bahawa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci-Mu ya Allah, kami tidak tahu mereka apa yang Kau bagi tahu kepada kami. Itu ilmu. Lalu dalam kehidupan kita tidak lain yang pertama mengenal Allah
Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah yang pertama. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kata Imam Syafi'i, kewajiban pertama bagi seorang hamba ada dalam ayat itu pada ayat yang pertama juga. Bahkan surah ini kita baca ni pada sejak kecil, tetapi kita tidak mengetahui hakikatnya. Pengajian dalam surah ini adalah yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Lalu ulama akan menjelaskannya, guru akan menjelaskannya. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengenalnya. Setelah mengenalnya, sebutlah namanya sebagai wasilah dan taqarrub, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengingati Allah dengan izinnya. Lalu Quran ini tidak lain melainkan Quran ini adalah tazkirahnya buat kita. Kalla innahu tazkirah, sekali-kali tidak. Inilah Quran yang jadi peringatan. Faman syaa'a dzakara, barang siapa yang mahu mengambil pengajiannya, pembelajarannya. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah, dan tidaklah mereka dapat mengingati Allah Subhanahu wa taala melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah, dialah Allah yang patut, yang layak untuk kita patuhi. Wa ahlul maghfirah, dan dia juga yang layak untuk memberi keampunan kepada hamba-hamba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan. Lalu ulama menerangkan yang pertama mengenal Allah sebagai pencipta, lalu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Lalu ulama akan menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam, makna wujudnya Allah wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan wujudnya alam ini. Tanda kewujudan Allah apabila mengetahui wujudnya alam. Dan mustahil adanya alam tanpa pencipta, adanya alam tanpa pencipta. Kita bukannya filosofi, kita bukan ahli falsafah, kerana falsafah menolak wujudnya yang menciptakan. Mereka menolaknya. Alam ini telah sedia ada, tidak ada kaitan yang ada yang menciptakannya. Khalaqal insana min 'alaq, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu daripada 'alaq. 'Alaq itu adalah daripada sebuku darah. Daripada sebelumnya nutfah, lepas itu adalah sebuku ataupun seketul darah. Lalu di sini kita bukan dapat memahaminya. Lalu ulama menjelaskan perintahnya yang lain adalah agar kamu pula mengenal diri kamu yang Allah cipta kamu. Kamu kena kenal diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu apakah kamu tidak melihatnya? Lalu ini juga perintah untuk mengenal diri. Iqra wa rabbukal akram, bacalah di mana Tuhan kamu itu maha pengasih, dia maha mulia, dia mengasihani kamu dan dia akan memuliakan kamu melalui Quran yang kamu pelajari. Alladhi 'allama bil qalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajar al-insan tadi dengan qalam, makna penulisan. Sesuatu yang wujud, ada kewujudan atas tulisan. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala atas tulisan Quran itu di alif lam alif lagi lepas tu ha, cuma alif satu lagi yang kecil itu tak nampak pada khat tulisan, tapi ada satu lagi yang menyebabkan kita baca mat. Kita tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi hendaklah baca Bismillahirrahmanirrahim, mat yang mempunyai harakat. Allah, jadi jangan dibaca Allah
Ya Allah, bacalah Ya Allah. Itu ada harakatnya. Bacalah seperti mana yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan baca dalam kaedah kita sendiri. Allah, 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 Allah. Sedangkan itu bukan nama Allah. Nama Allah adalah Allah, Allah. Seperti mana kita baca Bismillah illa masya Allah. Lalu kita memerlukan guru untuk mengajar kita sebutan Allah di situ. Bagaimana menebalkan lam di situ. Kita memerlukannya. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui manusia. Di sinilah kemukjizatan Rasulullah. Rasulullah akan mengetahui yang akan mengajar umatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ajar kepada umatnya? Kitabullah, Al-Quran. Oleh kerana itu Rasulullah tidak menjelaskan keseluruhan makna dan maksud ataupun tafsirannya Quran. Sebab Nabi tahu bahawasanya Allah akan mengajar mereka. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada kamu, Allah akan mengajar kamu ilmu. Seperti mana hadis Rasulullah, seseorang yang belajar ilmu lalu mengamalkannya, seterusnya Allah akan mengajarkan pada ilmu yang belum dia pelajari untuk dia lebih faham lagi. Dan jangan kita kaitkan ilmu matematik, ilmu pertukangan, tapi yang dimaksudkan adalah ilmu kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalla innal insana la yatgha. Di sinilah manusia. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu dah melampau. Apa maksud melampau? Tak berminat untuk mengenal Allah sebagai pencipta. Tak berminat untuk mengenal siapa diri dia. Tak berminat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Ar-ra'ahu istaghna. Disebabkan dia telah merasai dia dah cukup dah. Cukup. Kalau dikatakan dia dah mengenal Allah, baginya cukup. Aku mengenal Allah sebagai pencipta. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala perintah kita lebih daripada itu. Jangan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta saja, tapi kenal Allah dengan ilmu yang mampu untuk kita pelajari untuk mengenalnya. Disebabkan tidak ada siapa pun di antara makhluk Allah yang sangat mengenal Allah seperti mana Allah mengenal akan zatnya sendiri. Tidak ada Nabi, Rasul, Malaikat, Aribillah, Waliullah. Tidak ada mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segenap-genap. Tidak ada. Ittifaq telah disepakati oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti mana contoh seorang ayah suruh kita pergi kedai, kamu pergi kedai beli beras yang 10 kilo, gula 2 kilo, kopi 1 paket. Lalu kita pergi kedai, kita pun beli berasnya, kita beli gulanya, kita beli dah kopinya. Soalannya, adakah ayah tadi dia menjelaskan beras capnya sekian-sekian, harganya sekian-sekian, itu dekat kedai itu bahagian sekian-sekian, gula cap macam ni, warna gula macam ni, syarikat macam ni, harga macam ni. Begitu juga kopi. Jawabannya tidak ada. Lalu begitulah Rasulullah mengajar kita, Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Kan Allah telah ada dan tidak ada sesiapa bersama Allah, kata Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita dengan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada siapa yang sama, nak disamakan, ditashbih seperti mana Allah, diumpamakan dengan Allah. Maknanya apa? Kalau dikatakan manusia ini adanya arak, adanya jauhar, ada fizikal, adanya jisim, lalu jangan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya manusia dikaitkan ada tempat tidur, rehat, melihat, mendengar, berbicara, tetapi jangan dikaitkan dengan apa yang ada pada diri kita ini, makhluk ini, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang berada di langit, ada makhluk yang berada di bumi. Jadi jangan dikaitkan Allah Subhanahu wa taala di langit
ada waktunya dia turun ke bumi. Jangan dikaitkan begitu. Siapa yang menjelaskan kepada kita? Al-ulama menjelaskannya. Rasulullah meyakini dengan mukjizatnya, umatnya akan menjelaskannya, yakni di kalangan al-alim ulama tadi. Oleh kerana itu kita memerlukan mereka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memerlukan mereka untuk mengenal Allah lebih-lebih lagi daripada apa yang kita baca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah mungkin baru kita tahu kaedah membaca Quran itu bukan dengan tajwid semata-mata, tetapi tak kala mana kita melihat terjemahan Quran, ulama yang menjelaskan bagaimana kamu melihat terjemahan itu. Jangan sampai terjemahan menjadi i'tiqad, kerana i'tiqad itu dengan kalam Allah yang Quran dan Arabian, bukannya dengan terjemahan Quran. Kalau sekiranya kita beriktikad dengan terjemahan Quran, maka kita dah menyamakan dengan Quran dan Arabian dalam bahasa Arab tu. Level tu kita samakan. Itu kesalahan dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Level bahasa Melayu dah disamakan level di bahasa Arab. Itu salah. Oleh kerana itulah dia sudah akidah. Kita beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman pada kalimahnya, hurufnya, beriman pada ayatnya, beriman pada kemukjizatannya, hikmahnya, iktibarnya, hukum hakamnya, segala kisahnya. Dan kita tidak perlu beriman kalau di sudut terjemahan Quran dalam bahasa Inggeris ke, dalam bahasa Hindi ke, bahasa Tamil ke, kita tidak diperintah untuk beriman dengan terjemahan di dalamnya. Diperintah beriman. Lalu yang kita diperintah Quranan Arabian. Jangan menjadi seperti mana sebagian orang akhir zaman. Memang dianjurkan membaca Quran, tengoklah terjemahan untuk tahu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi yang menjelaskan itu seorang ustaz, dia pun tidak menjelaskan kaedah dalam melihat membaca Quran dengan terjemahan. Itu salah sebenarnya. Bukan salah yang kecil, salah yang besar. Kerana orang yang baca Quran itu bukannya terdiri pada ulama semata-mata. Yang baca Quran adalah di kalangan orang awam, awamiyah, orang-orang awam. Lalu kita baru sedar dalam hal ini, kita memerlukan ulama dalam menjelaskan surah ini, ayat ini. Kerana bukan semua ayat Quran kita boleh memahami dengan terjemahan, apatah lagi membayangkan ayat itu. Quran dibaca ya dengan maksud, hayati maksud, tetapi tidak perlu menggambarkannya, membayangkannya. Kalau lebih-lebih lagi ayat itu mutasyabihat tentang Allah Subhanahu Wa Taala, takkan sekiranya kita baca bismillah lalu membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bayangan sehingga di fatwa ulama. Apa yang dibayangkan kamu, dilintaskan dalam hati kamu, sanubari kamu tentang Allah, maka itu bukan Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan bayangan ke, rupa ke, gambaran ke, warna-warni ke, cahaya ke, tidak ada sama sekali. Lalu membaca Quran dengan maksud ayat, makna ayat, tanpa menggambarkannya. Itu kaedah. Dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan jadi seperti mana orang akhir zaman apabila sampai ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lalu ditengok di terjemahannya, kullu man 'alaiha fan, kullu man, apa saja datang ke bumi ini, makhluk ini semua fan akan binasa. Wa yabqa, yang kekal, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal itu wajah Tuhanmu yang memiliki akan keagungan dan juga kemuliaan. Bagaimana orang awam membaca dan memahaminya? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki wajah. Terjemahan di situ, wa yabqa wajhu rabbuka, dan yang kekal itu, yang tinggal adalah wajah Tuhanmu ya Muhammad. Lalu
Orang suka baca Quran tak berkawaid pada kaedah yang sebenar adalah membaca Quran lalu mengkaitkan ini menjadi i'tiqad bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Wajah, apa maksud wajah? Kalau sekiranya kita mengetahui, lagi kita akan bertanya apa maksud wajah. Wajahnya adalah seperti mana yang kita tahu. Ialah apa dia? Wajahnya adalah rupa. Lalu kamu beriktikad Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ya, saya beriktikad, saya meyakini dan beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Adakah wajah itu rupa? Ya, saya beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki rupa. Lalu adakah wajah dan rupa itu anggota? Ya. Lalu kamu kafir kerana itu. Ini contoh. Saya baru bagi contoh satu ayat yang difahami oleh orang awam. Allah ada wajah dan rupa, anggota maksudnya. Di sudut akidah Sunnah wal Jamaah menerangkan kepada kita itu pasal kalau kita ikut pengajian itu seperti mana apa yang difirmankan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang Maha menciptakan. Lalu ulama akan menjelaskan Allah pencipta, Al-Khaliq yang Maha mencipta, dan itu menunjukkan kewujudannya. Lalu ulama menjelaskan wujudnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu mesti dalam bentuk objek, sesuatu gambaran. Dia mesti ada dengan fizikal. Dia mesti ada dengan jisim. Dia mesti ada dengan roh. Dia mesti arah wal jauhar yang bertempat. Kadang-kadang dia tak bertempat. Maksud tak bertempat, dia pergi ke tempat lain, tinggal ke tempat sebelum tu. Ulama akan menjelaskannya. Lalu apabila kita tak mengikut peringkat pada pengajian tadi, maka kita beranggap Allah Subhanahu wa taala juga wujud. Ada gambaran dia, ada wajah. Wajah tu diterjemah dalam bahasa Melayu kita ni muka lah. Allah Subhanahu wa taala memiliki. Lalu beriktikad Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Lalu kita beriktikad Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Subhanahu Allah bersemayam. Dia duduk atas arasy. Seperti mana raja itu bersemayam di atas tahtanya, maka dia di atas arasy. Lalu menjadi i'tikad Allah di atas arasy. Kafir. Jadi oleh kerana itu jangan memulai pengajian dengan demikian dan beriktikad dengan i'tikad terjemahan tu. Allah Subhanahu wa taala tak pernah menyatakan dia itu bersemayam di atas arasy. Itu terjemahan Quran. Oleh kerana itu jangan i'tikad dengan terjemahan. Lalu kita memerlukan ulama untuk menjelaskan apa maksudnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lalu ulama menyatakan bahawasanya dalam hal ini ayat ini adalah mutasyabihat. Ini adalah yang mutasyabihat sehingga orang awam mesti mengetahui manakah ayat muhkamat, mana ayat mutasyabihat. Ini adalah ayat mutasyabihat kata ulama. Apabila kamu menemui ayat mutasyabihat termasuk juga qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Adakah kamu boleh menggambarkan Allah al-Ahad? Jawapannya tidak. Tapi kamu mengetahui dia saja yang Maha Esa dan diperintah untuk mengesakan Allah, iaitu betul. Tapi kamu tidak membayangkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala al-Ahad. Lalu ulama menjelaskan, apabila kamu baca Quran, kamu memerlukan ulama dalam bacaan kamu untuk memahaminya. Lalu yang pertama taqdis, memuji Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat makhluk. Kita belajar dalam sifat 20 mukhalafatu lil hawadis, kesalahan daripada Allah daripada sekalian yang baru. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada siapa pun boleh mengumpamakan seperti mana Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', tidaklah Allah Subhanahu wa taala disamakan, diumpamakan seperti mana juga makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang pertama taqdir, menyuci ke Allah pada makhluk, bentuk makhluk, sifat makhluk. Makhluk ini semua ada gambarannya. Gambaran makhluk itu di mana? Wujudnya makhluk, gambarannya di mana? Ada di mata kita yang kita lihat. Mata saya sedang melihat kipas. Wujud ada di kipas depan saya. Di mana lagi wujud? Di akal fikiran kita. Okey, saya dah tak tengok kipas, tapi saya boleh menggambarkan atas fikiran saya bentuknya kipas ni.
ada dalam pemikiran kita. Di mana lagi kewujudan itu ada? Di lidah kita ini kipas. Di mana lagi gambaran kewujudan itu ada? Kita boleh buat okey gambar kipas, lalu kita ditanya gambar apa ini gambar kipas. Saya pun tulis ejaan KIPAS, kipas. Itu bukti kewujudan itu ada. Tetapi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala bukan nak tengok gambar tu ada, bukan dapat di dalam akal fikiran, oh Allah begini wujudnya, digambarkan sekian-sekian dengan kewujudan dengan satu gambaran, ataupun dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala wujud dan kewujudan hakikatnya pada lidahku, ataupun kita tulis alif lam lam ha, adakah itu Allah yang kita tulis? Juga bukan, itu tulisan. Kita tengok tergantung di dinding alif lam lam ha Allah, itu bukan juga Allah. Yang kita baca bismillah di lidah kita tu, bismillah itu kita lafaz, tapi bukan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam lafaz. Kita memerlukan ulama mengajar kita agar kita tidak melalui kehidupan yang rugi dalam baca Quran. Jangan beranggapan semua baca Quran dapat pahala. Kalau dia baca Quran bukan kaedahnya sepatutnya dia tidak akan dapat pahala. Memaknai Quran dengan makna yang bukan pada yang sepatutnya juga dia tidak akan dapat pahala. Yang kedua, tasdiq, beriman dengan ayat itu. Beriman saja. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu ayat Quran, kamu beriman saja. Jangan kamu takwil, jangan kamu tafsir, jangan kamu beri makna. Terjemahan pun jangan. Yang ketiga adalah diam. Kamu jangan bicara apa pun. Walaupun ada terjemahan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy, kamu diam saja. Kamu diam. Apa maksud diam? Jangan berbicara apa-apa tentang ayat ini, termasuk makna dan juga terjemahan atas diri kamu dan orang lain. Kerana apa? Ini hukum memahami kaedah mutasyabihat. Yang keempat, mengakui kelemahan diri. Lalu di sinilah menyedarkan kita memerlukan ulama untuk menjelaskan apa maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apakah maksudnya wa yabqa wajhu rabbika, wajah Tuhanmu? Kita memerlukan ulama dalam menjelaskannya. Lalu ulama menerangkan yang sesungguhnya maksud wajah ini bukan yang menunjukkan anggota. Wajah itu muka, bukan juga rupa. Mustahil Allah memiliki rupa wajah itu. Lalu wajah ini menunjukkan pada wujudnya zat dia, kata Abdullah bin Abbas. Dan begitu juga kata Imam An-Nawawi, maksud wajah di sini bukannya anggota, tapi yang dimaksudkan adalah itulah menunjukkan dalil wujudnya Allah pada zatnya. Dan wujudnya Allah pada zatnya yang disebut oleh Allah Allazi khalaq, yang telah menciptakan. Jangan kamu menggambarkan, jangan kamu membayangkan, jangan kamu membentukkannya, kerana itu tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kamu silakan, tapi bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yadullahi fawqa aydihim. Lalu kita pun tengok terjemah Yadullahi fawqa aydihim. Yadullah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Yadullah. Lalu orang awam membaca di perintah i'tiqad dan iman. Saya beriman Allah Subhanahu Wa Taala memilikinya tangan, sebab diterjemah dengan tangan. Lalu kamu berimanlah Allah Subhanahu Wa Taala ada tangan. Lalu kamu beriktikad Allah ada tangan. Iya, kamu memahami Allah Subhanahu Wa Taala ada tangan. Tangan itu apa maksudmu? Tangan itu ke anggota. Lalu kamu beriman Allah Subhanahu Wa Taala ada anggota. Ya, kafir kamu. Itu yang dilarang. Jangan beriman i'tiqad pada terjemahan. Ini ayat mutasyabihat. Kita memerlukan ulama dalam pengajian Quran sehingga dia beritahu, tuan-tuan, puan-puan, ayat ini mutasyabihat, baca saja. Jangan i'tiqad dengan makna terjemahan.
tetapi i'tiqad dengan kalam Allah. Yadullah, tapi bukan tangan Allah. Yadullah. Kalau nak beriman dan beriktiqad, berimanlah dengan yadullah, bukan dengan tangan Allah. Itulah kesilapan orang baca Quran akhir zaman. Itu yang mereka iktikad Allah Subhanahu wa taala ada tangan. Adakah tangan tu anggota? Iyalah, habis nak cerita apa lagi? Kalau kita begitu dan iktikad kita pun kafir mengikut ulama akidah Sunnah wal Jamaah. Lalu ulama dah mengajar kita ayatnya yang mutasyabihat, lalu diperintah buat kamu takdir menyuci ke Allah Subhanahu wa taala daripada terjemahan tu yadullah, tangan tu. Tasdik, beriman dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, mustahil adanya perubahan, mustahil adanya yang tak betul, mustahilnya ada kesilapan. Sebab dia akan bertanya, kalau sekiranya Allah tak ada tangan, kenapa Allah sebut ada tangan? Allah tak pernah sebut pun dia ada tangan, kamu yang sebut. Allah kata yadullah, Allah tak kata tangan. Lalu kaedahnya, kamu diam, kamu akui, kamu tidak tahu ilmu ni. Kamu kena serahkan ilmu ni kepada ulama. Ulama menerangkan, menjelaskan kepada kamu. Lalu ulama menakwilkan, maksud dia sudah akidah adalah yadullah adalah kekuasaan, kehebatan, dan bukannya anggota. Bahkan kita dalam alam Melayu kita menyatakan kerajaan itu di tangan sultan. Kerajaan itu di tangan sultan. Adakah kerajaan itu betul-betul sebuah kerajaan? Sultan sudah pegang kerajaan. Mana nak boleh? Dia sudah logik. Jadi apa maksud ini? Qiyasan. Ini sebuah kiasan. Ini bukan satu hakikat. Jadi yadullah, beriman dengan yadullah. Takwilannya atau ijtihad ulama menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaedah baca Quran gitu. Bila tengok terjemahan tidak ada masalah, cuma berhati-hati jangan terjemahan tu sehingga membayangkan. Jangan membayangkan baca saja. Adakah ayat Quran yang boleh kita bayangkan? Boleh kalau cerita tentang kita, buat bantu ibu bapa atas perintah Allah, maka bayangkan dan amalkannya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan buat kamu bahawasanya jangan kamu sembah melainkan Allah sahaja. Lalu beriktik yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita menzahirkan sembah Allah tadi? Beribadah, solat kita, keikhlasan kita. Wa bil walidaini ihsana, dan bayangkan Allah Subhanahu wa taala perintah kita buat baik untuk ibu bapa, pergi ziarah dia. Tengok makan minum dia. Tengok pakaian dia. Apa dia perlukan? Boleh bayangkan? Bayangkanlah. Wa aqimus salat, dirikan salat. Boleh bayangkan solat tak ada masalah. Lalu kita akan solat lepas itu baca Quran seperti mana firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah daripada Quran. Dalam solat kata ulama, mulai surah Al-Fatihah rukun. Dan dia paling mudah. Tapi lafaz turunnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yakni Al-Quran, yakni maksudnya yang di atas dalam solat. Ayat ni pula, lafaz ni pula di luar solat. Baca faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah dia yakni Quran, yakni daripadanya, yakni memahami juga mana yang kamu boleh faham. Tadabbur. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Setelah kita baca Quran, mempelajarinya, solat, tunaikan zakat, itu adalah amal dan Islam. Wa aqridullaha qardan hasana, dan juga berilah akan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kata ulama dalam menafsirkan ayat ini adalah sedekah, beri sumbangan. Man alladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, sedekah yang ikhlas, jangan riak, itu qardan hasanah, mesti Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya
dengan sebesar-besar lipat ganda. Yang hanya diketahui oleh Allah hakikat gandaan itu. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Apa saja perbuatan baik yang kamu lakukan, kamu akan dapat baik, kamu akan dapat balik dengan apa yang kamu buat, tetapi berupa ganjaran. Allah akan menyimpan amal-amal yang baik kita ini di sisinya, nescaya dia tidak akan luput, tidak akan pernah hilang. Kalau kita yang simpan, dia akan hilang. Bahkan amalan kita pun banyak kita dah lupa. Dulu dah baca, sekarang dah tak baca. Tapi apabila kita beramal, Allah jaga setiap daripada pahala-pahala amal. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Kamu akan dapat balik daripada Allah. Wa khairan wa a'zama ajra, di mana pahala yang kamu dapat itu sebab yang jaga ni yang maha baik, kamu akan mendapat kebaikannya. Yang menjaga ni yang maha agung, kamu akan mendapat sebesar-besar ganjaran. Wastaghfirullah, minta ampun dengan Allah apabila kamu telah tersedar diri kamu siapa. Yang sepatutnya kamu amal, yang sepatut kamu kena amal tak amal, yang tak patut amal dia amal. Wastaghfirullah, maka kamu mohon ampun kepada Allah. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim, disebabkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maksudnya apa? Itu tertib pengajian Quran. Kita tidak mengetahui tertib ini, mengetahui melalui ulama yang akan mengajar kita tertib kaedah dan kehidupan kita dengan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenal dulu Allah sebagai pencipta, kenal dia yang wujud, qidam, baqa. Kenal Allah Subhanahu wa taala yang mana dia telah ada tanpa permulaan, dia tidak ada akhirnya. Bukannya wujudnya Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia cipta diri dia, tidak, ataupun dia pernah tidak ada. Tidak, dia memang telah ada, azali tanpa permulaan. Jadi ulama akan menerangkan, itulah Allah alladzi khalaq, yang telah menciptakan, al-khaliq, yang maha menciptakan. Kita makhluk yang telah diciptakan, seluruhnya makhluk. Allah saja khaliq. Jadi inilah pengajian. Jadi jangan kita memandang bahawasanya kita mempelajari Quran itu dengan terjemahan, dengan tafsiran, dengan apa yang kita ada, lalu buka dia belik sana, belik sini, seolah-olah kita akan mengenalnya, kita akan memahaminya. Jawapannya tidak. Kita memerlukan guru dan ulama yang menjelaskannya. Itu pada kaedah daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kamu kena tanya yang orang ahli zikri ni, ahlul Quran, yang betul-betul mengetahuinya, zahimatul Quran, hukum hakamnya, nasal langsungnya, sebab nuzulnya, tafsirannya, takwilannya. Belajar dengan mereka. Kalau kamu tak tahu, jangan belajar dengan sesama kita. Seperti mana di universiti, di sana, di sini, kadang-kadang dia berusrah baca Quran, lepas tu tengok terjemahan, lalu ditanya, apa pendapat kamu tentang ayat ni? Apa pendapat kamu pula tentang ayat ni? Adakah seseorang boleh layak untuk memberi pendapat dengan ayat yang dibaca hanya sekadar dengan terjemahan? Jawapannya tidak. Yang dapat memberinya adalah ulama. Mesti ada guru yang jelaskan juga. Itu kepada kaedah, sebab Rasulullah tidak mengizinkan umat yang mempelajari Quran, memahami Quran tanpanya ulama. Nabi melarangnya. Satu-satu halaqah Quran, baca Quran, baca terjemahan. Tapi kalau untuk menjelaskan, bukan kita, mesti ada seorang yang ahli Quran menjelaskan. Itu kaedah dalam menjaga amanahnya kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kita mendapat pahala. Kalau bukan kerana itu, sejuzuk, dua juzuk dan kaedah demikian, kita tidak akan dapat apa-apa pahala. Itu kaedah. Bukan kita yang menunjukkan kaedah ini, tapi al-ulama warasatul anbiya yang menjelaskan. Inilah kaedah dalam memahami, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma iftah
علينا بفتوح العارف وارزقنا فهم النبي وزدنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخدعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا رحيم يا رحمن يا ذا الفضل والإحسان يا حنان يا منان برحمتك يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.